Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar anak-anak saya? Saya harap awak semua sihat di samping keluarga yang tersayang. Okey, pagi ini kita akan belajar tentang penyakit thalassemia. Sebelum kita mula, kita kena mengetahui dahulu apa itu standard pembelajaran. Okey, untuk makluman semua, standard pembelajaran kita pada pagi ini adalah mengetahui maksud thalassemia. Mengetahui maksud thalassemia. Yang kedua adalah mengenal pasti tanda-tanda thalassemia. Ketiga, menjelaskan kesan thalassemia kepada diri, keluarga dan masyarakat. Dan keempat, menilai kepentingan pengesanan awal dan juga rawatan kepada pesakit thalassemia. Kita lihat gambar di sebelah yang menunjukkan sel darah. Jadi, kita tahu penyakit thalassemia ini adalah berkaitan dengan sel darah yang ada di dalam badan kita. Okey, pengenalan. Penyakit thalassemia dianggap penyakit genetik, dianggap sebagai penyakit genetik yang melibatkan ketidaknormalan hemoglobin secara genetik, iaitu anak mendapat gen thalassemia daripada ibu dan bapa. Thalassemia bukan penyakit berjangkit, ya. Thalassemia bukan penyakit berjangkit, malah tidak dijangkiti melalui pemindahan darah, udara dan air atau melalui sentuhan fizikal dan seksual dengan pesakit thalassemia. Dekat sini jelas menyatakan bahawa thalassemia adalah penyakit yang diwarisi dari turun-temurun, ya. Kemudian kita boleh lihat di sini thalassemia ini dalam keadaan sel darah merah normal dan ini adalah sel darah merah bagi pesakit thalassemia. Awak boleh lihat, awak boleh lihat di sini. Sel ini yang berwarna merah begini, bentuknya adalah tidak sama seperti sel darah merah dalam keadaan normal. Disebabkan oleh berlakunya gen thalassemia yang kita dapat daripada ibu dan bapa. Jika kita lihat di sini, kita lihat di sini. Thalassemia merupakan penyakit genetik sel darah merah. Sel darah merah iaitu badan kurang menghasilkan hemoglobin atau hemoglobin tidak normal. Sebab itu kalau kita lihat slide yang sebelum ni, bentuk sel darah merah itu berubah, tidak sama seperti yang asal. Hemoglobin merupakan protein dan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh manusia. Thalassemia diwarisi daripada ibu bapa dan melibatkan kedua-dua anak lelaki dan perempuan. Terdapat dua jenis thalassemia, iaitu pembawa gen thalassemia dikenali sebagai thalassemia minor dan pesakit thalassemia dikenali sebagai thalassemia major. So kita lihat di sini pembawa thalassemia, thalassemia minor. Ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia tetapi tidak menunjukkan sebarang tanda sebagai seorang pembawa boleh menurunkan gen thalassemia kepada anak. Pesakit thalassemia iaitu thalassemia major, kedua-dua ibu bapa mempunyai gen thalassemia sepenuhnya, kemungkinan melahirkan bayi berpenyakit thalassemia. Kebiasaannya, semasa lahir, pesakit kelihatan normal. Tetapi, apabila berusia antara 3 hingga 18 bulan, bayi mula menunjukkan tanda-tanda anemia. Anak-anak, seterusnya saya akan terangkan tanda-tanda thalassemia. Untuk makluman, kita ada 5 tanda thalassemia yang ketara. Pertama adalah perubahan pembentukan muka ketika membesar. Ini disebabkan oleh
perubahan pembentukan tulang muka semasa membesar termasuk tulang muka, hidung, bibir, mulut dan telinga. Kedua, anemia yang serius di mana sel darah merah hanya boleh hidup dalam masa beberapa minggu sahaja berbanding sel darah merah kanak-kanak normal iaitu boleh hidup selama 4 bulan. Kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah boleh menyebabkan kekurangan oksigen dalam setiap sel badan. Ketiga, tumbesaran terbantut iaitu melambatkan pertumbuhan dan terbantut. Keempat, masalah kesihatan. Kelihatan normal ketika lahir dan berubah antara 6 hingga 18 bulan dengan muka menjadi pucat, sentiasa lemah dan bertambah teruk. Dan kelima, tanda thalassemia adalah jaundice. Jaundice biasanya dikaitkan dengan masalah kesihatan organ badan iaitu hati dan limpa sehingga mengakibatkan perut menjadi buncit. Jika anak-anak lihat gambar di sebelah, ini menunjukkan ciri-ciri thalassemia. Di mana kita lihat gambar yang pertama, kita boleh lihat keadaan budak lelaki hilang selera makan. Gambar kedua menunjukkan pesakit thalassemia berasa letih, kurang bermaya, ya, dan kelihatan pucat. Manakala gambar ketiga menunjukkan pertumbuhan terbantut di situ. Pertumbuhan fizikal tidak seperti normal, ya. Okey, seterusnya kita sambung slide seterusnya. Okey anak-anak, sekarang kita lihat apakah kesan thalassemia kepada diri, keluarga dan masyarakat. Kita lihat di sini. Pada diri, rawatan sepanjang hayat bagi semua pesakit thalassemia. Kedua, pemindahan darah setiap bulan. Ketiga, rawatan penyingkiran zat besi diperlukan. Dan keempat, boleh membawa kepada kematian. Bagi kesan kepada keluarga pula, pemindahan sumsum tulang ini boleh dilakukan, ya. Kita lihat, pemindahan sumsum tulang untuk pesakit thalassemia major biasanya menggunakan sumsum tulang daripada adik-beradik kandung kerana kejayaan usaha ini paling tinggi untuk merawat pesakit thalassemia. Kesan kedua, peruntukan kewangan lebih kepada perubatan. Ibu bapa perlu mencari wang yang lebih untuk perbelanjaan perubatan anak. Dan yang ketiga, hidup dalam tekanan. Keluarga mengalami tekanan dan gangguan emosi kerana anak-anak tidak dapat menjalani kehidupan yang normal seperti orang lain. Kesan thalassemia kepada masyarakat adalah pertambahan bilangan pesakit atau pembawa thalassemia. Perkahwinan antara pesakit thalassemia akan menambahkan jumlah pesakit. Ujian saringan thalassemia sebelum berkahwin perlu dijalani. Dan yang kedua, penderma darah. Pertambahan pesakit thalassemia menjadikan permintaan bekalan darah meningkat. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar kepentingan pengesanan awal dan rawatan pesakit thalassemia. Pertama, mencegah thalassemia daripada terus menular. Sebagai langkah awal pencegahan, ujian saringan thalassemia awal perlu dilakukan. Oleh sebab thalassemia ialah penyakit genetik, pasangan yang ingin berkahwin perlu menjalani ujian saringan awal thalassemia untuk mengetahui status pembawa thalassemia. Seterusnya, mengelakkan perkahwinan antara pembawa thalassemia. Kedua, mengelakkan kos perubatan yang tinggi.
Transfusi darah berterusan menyebabkan pengumpulan zat besi di dalam organ utama badan seperti hati dan limpa. Pesakit memerlukan kos yang tinggi bagi penyingkiran zat besi berlebihan yang perlu dilakukan mengikut keperluan. Bagi mengurangkan risiko penyakit ini, pesakit perlu mengelakkan daripada makan makanan yang tinggi kandungan zat besi. Ketiga, mengetahui status kesihatan. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, diagnosis penyakit thalassemia boleh dilakukan pada usia kehamilan 10 hingga 11 minggu menerusi prosedur amniocentesis dan chorionic villus sampling, manakala diagnosis secara lazimnya boleh dijalankan menerusi ujian pengiraan sel darah merah. Yang keempat, rawatan penyingkiran zat besi. Rawatan penyingkiran zat besi dan kekerapan rawatan bergantung kepada tahap pengumpulan zat besi dalam badan. Rawatan jenis ini merupakan rawatan sementara dan bersifat rawatan sokongan. Rawatan penyembuhan yang sebenar perlu melalui pemindahan darah dan sum-sum tulang daripada penderma yang sesuai. Di bahagian sebelah, anak-anak boleh lihat makanan mengandungi zat besi. Bagi pesakit thalassemia, perlu mengurangkan pengambilan makanan-makanan seperti daging, hati, ikan, tiram, kacang merah, bayam, nasi putih, kacang-kacangan, sayuran hijau, tomato dan kentang. Okey, anak-anak, seterusnya sebelum mengakhirkan kelas kita pada pagi ini, sila senaraikan perbezaan ciri-ciri hemoglobin kanak-kanak normal dengan kanak-kanak yang menghidapi thalassemia. Awak boleh senaraikan semua perbezaan berikut, sama ada boleh mendapat maklumat daripada mana-mana template atau dalam carian Google mengenai pesakit thalassemia. Sila jawab atau sila senaraikan perbezaan dan hantar gambar pada saya sebagai bukti awak telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Okey, itu sahaja perkongsian saya mengenai penyakit thalassemia. Sekiranya awak minat, awak suka, boleh like, share dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih.